Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis, seterusnya Tuan Pengerusi Surau Haji Fuad, ahli jadual kuasa, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita panjat puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah perkenan, izin, taufik, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala memungkinkan kita untuk berada di surau yang penuh barakah ini pada petang yang penuh keberkatan, dengan satu tujuan, iaitu untuk kita mengisi masa yang kita ada ini kepada mengingati apa yang berlaku terhadap junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Puan-puan, apa khabar? Kabarin? Warasia? Alhamdulillah. Izhar bin Jumali tak boleh nak suruh kan? Jumali belakang tu tak boleh nak buat apa lah. Kawan saya ada seorang, dia tak nak kata dia Jawa, tapi dia sebut kata aku bukan Jawa kok, belakang ada kok kan, tu Jawa kan, tapi tak cadang nak cakap Jawa sangatlah. Cumanya bila ada dekat area sini terasa macam ada dekat kampung sendiri. So perempuan, Alhamdulillah, kita petang-petang ni kalau disebut ceramah manusia, macam yang YB sebut tadi lah, risau-risau takut ceramah belum habis, saya dah hilang, matanya dah merem. Makin lama saya makin kecil, makin kecil. Kawan sebelah rasa berat je, rasa berat ni. Kawan sebelah dah pinjam bahu dah. So tak adalah kita nak berceramah berkius sangat, tapi bila kita cerita tentang hijrah baginda Nabi SAW, saya yakin dan percaya cerita ini kita dah ulang siar hampir setiap tahun. Dan kita takkan dapat maknanya ubah apa sahaja yang berkaitan dengan fakta ataupun apa yang berlaku kepada baginda Nabi SAW dalam peristiwa hijrah. Sebab apa? Sebab dia peristiwa yang benar-benar berlaku dan disandarkan kepada Nabi SAW. Takkan boleh ubah. So maksudnya apa? Maksudnya ialah ceritanya akan tetap cerita yang sama. Yang kita risau ialah bila kita ulang cerita yang sama, nanti kita apa? Macam dah tahu kesudahan lah kan. Baru nak cerita, dah tahu dah ni, kejap lagi nanti Nabi keluar, yang jadi orang yang gantikan tempat tidur Nabi ni, dah tahu dah ni. Yang ni nanti dah tahu dah ni. Tapi kita ulang lagi. Kenapa kita ulang lagi? Sebab sifat pengulangan itu ada dalam Al-Quran. Tadi sebut pasal tadabbur kan, cantik tadabbur ni. Sebab apa? Sebab Al-Quran ni antara dia punya tuntutan ialah pertama tilawah, baca kan. Itu ramai orang buat. Tahfiz, hafaz. Al-Quran ni disuruh untuk kita hafaz. Tak dapat hafaz semua 30 juzuk, sekurang-kurangnya ada sedikit yang kita sematkan sebagai hafazan dalam diri kita. Yang ni kadang-kadang jarang-jarang orang buat. Tapi yang paling jarang orang lakukan ialah tadabbur. Tadabbur ni bagus kalau ada tadabbur di sini, dan teruskanlah tadabbur tu. Kita tahu kan tadabbur tu daripada perkataan apa? Dabara. Dabara ni nak faham macam mana nak faham macam ni lah. Kita ada bahagian hadapan, tempat kita buang sesuatu dipanggil kubul, belakang dipanggil apa dia? Dubur. Betul tak? Maksudnya ialah dabara, maksud dari segi bahasa ialah belakang. So kalau kita tadabbur, apa maksudnya? Kita mencari apa di sebalik daripada maksud yang kita nak daripada ayat Quran. Iaitu sangat penting. Barulah nanti Al-Quran itu membekas dalam hati kita. Baik, Al-Quran sifatnya macam mana? Pengulangan. Kita nanti akan jumpa dalam Al-Quran ada ayat-ayat tertentu yang dia berulang pada surah yang lain. Kan? La'allakum tattaqun je lah. Kita nanti jumpa dalam banyak orang kata siri-siri ayat Al-Quran daripada surah-surah yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, yang itu kita jumpa banyak dekat surah-surah yang pelbagai. Itu sebablah orang yang boleh hafal Al-Quran ni hebat. Sebab apa? Sebab dia tak tertukar ayat. Padahal ada ayat yang hampir sama tapi pada kedudukan yang berbeza. Nak ceritanya
ialah ayat Quran sifatnya macam mana? Pengulangan, ada pengulangan. Dan bila ada pengulangan, apa maksudnya? Allah Subhanahu Wa Taala nak ajar kita, manusia ni, orang macam kita, saya dan kita semua ni sangat perlu kepada pengulangan. Sebab apa pengulangan perlu? Kerana pengulangan dia akan beri kita satu benda, nama dia pengukuhan. Maknanya kita lebih kukuh lagi bila kita ulang banyak kali. Kita lebih, orang kata, mantap lagi bila kita ulang banyak kali. Itu sebablah kisah hijrah pun kita ulang banyak kali. Hampir setiap tahun datang saja bulan Muharram, kita ulang lagi cerita tentang hijrah ni. Baik, kalau kita nak mula dengan cerita hijrah ni, juga kita nak bawa apa tadabbur dia, apa di sebalik daripada hijrah itu. Ceritanya yang sama, tapi kita nak kaitkan dengan diri kita. Itu yang kita sebut atas tajuk Ibrah Hijrah. Ibrahnya apa? Pengajaran daripada hijrah. Kalau kita tengok cerita apa-apa dekat TV dan sebagainya, kita nanti akan rasa seronok tengok bila kita kaitkan cerita itu dengan diri kita. Kalau tidak, dia tak jadi seronok. Jadi itulah sebabnya bila kita sebut tentang hijrah, kita tahu bahawa pokok kepada perbincangan pergerakan Nabi, perpindahan Nabi daripada Mekah ke Madinah itu bukan penghijrahan ataupun keluarnya Nabi yang pertama. Sebab apa? Sebab kita dah pernah dengar dah, sebelum daripada itu Nabi pernah pergi ke tempat lain. Sebelum pergi ke Madinah, keluar daripada kota Mekah. Antara tempatnya, kalau saya dapat bantu sikit, puan-puan, ibu-ibu, Nabi keluar daripada Mekah sebelum pergi Madinah. Nabi pernah pergi negeri lain. Ada tak jawapan? Negeri mana agak-agak? Ada jawapan? Ya? Pengurusi mati juga jawab ini. Baik, betul? Taif? Betul? Kalau dapat jawapan kalau pengurusi mati sebab dia dah tahu jalan ceritanya. Betul? Salah satu lagi tempat ialah Habsyah. Di Habsyah Nabi bergerak, sahabat-sahabat berhijrah ke Habsyah, minta tolong Raja Najasyi. Raja Najasyi bantu, tapi penghijrahan itu masih belum bersifat orang kata menyeluruh, iaitu Habsyah. Yang Taif lagilah, kita tahu ceritanya apa dia. Nabi bergerak daripada Mekah pergi ke Taif, nak minta maknanya bantuan, nak dapatkan sokongan, seolah-olah nak bagi tahu kata hijrah lah, nak bergerak tu. Tapi apa terjadi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Taif? Orang-orang dan pembesar Taif tak terima Nabi, malahan dalam riwayat menyatakan apa dia? Anak-anak kecil disusun sepanjang jalan. Apa dia orang buat? Lontar. Kan? Itu yang ada lagu lama tu. Dia sebut Nabi dilontar batu di Taif oleh mereka yang zalim, darahnya mengalir membasahi bumi, namun Nabi tetap tabahkan hati. Kasihan Nabi, tiada siapa peduli. Nyanyi boleh ke? Kat sekolah kita tak boleh, ada tempat kita tak kasih tau. Kalau tak kasih saya tak nyanyi. Boleh ke tak boleh? Boleh, boleh terus laju boleh. Kalau laju boleh tak apalah. Kita pun bukan nyanyi lagu apa kan, nasyid kan, kenalkan dengan cerita hijrah tadi itu. So maknanya di Taif, Nabi seolah-olah apa dia? Kalau dari segi orang kata pandangan mata kasar kita, berjaya ke tak berjaya? Seolah-olah kurang berjaya. Maknanya kejayaan untuk hijrah ke Taif itu ditangguhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dekat situ kita nampak bahawa ada satu pengajaran ibrah, tadabbur besar kepada perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu apa dia? Berhijrah itu akan kita jumpa apa ya? Orang kata dia punya laluan-laluan kegagalan terlebih dahulu, barulah datang satu benda yang kita namakan sebagai kejayaan. Betul tak? Kalau kita kaitkan dengan diri kita, kehidupan kita tak macam tu. Macam tu juga kan? Itulah sebabnya kita nampak bahawa kalau kita mengaku beriman kepada Allah dan Rasul, maka kita nanti akan nampak seolah-olah baginda Nabi SAW mengajar kita melalui perjalanan sirah nabawiyahnya. Apa dia? Nabi ajar kita jangan putus asa dengan kegagalan. Kalau Nabi putus asa dengan perjalanan ke Taif,
barangkali tak ada perjalanan hijrah ke Madinah. Betul tak? Yang itu nak ingatkan kita. Maknanya pengajaran pertama pada petang ini ialah ada bibit-bibit kegagalan yang berlaku dalam kehidupan baginda Nabi SAW sendiri. Apatah lagi kita umat Nabi SAW, manusia biasa. Dan untuk orang macam kita, apa yang kita nak kena fikirkan? Kita kena sebut dalam diri kita, Nabi ajar kita untuk apa dia? Tidak putus asa. Nabi ajar kita bahawa kegagalan itu biasa dalam hidup. Menemui kegagalan itu biasa dalam hidup. Yang luar biasa apa? Yang luar biasa ialah bangkit daripada kegagalan. Jadi itu yang kita boleh bawa balik dalam keluarga kita. Kalau katakanlah dalam keluarga kita ada bibit-bibit kegagalan, benda yang tak dapat kita capai dan sebagainya dalam kehidupan kita, jangan putus asa. Sebab Nabi ajar begitu. Nabi ajar begitu. Macam mana pun kita kena bersabar. Nanti akan ada masa yang ditentukan dan terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala untuk sebuah kejayaan. Macam itulah. Semalam saya gerak juga daripada Putrajaya datang ke Kelang juga. Pergi ke Kapar, pergi ke Meru juga semalam. Tapi atas urusan yang lain. Ada urusan tanah sikit, buat tanah sikit. Dan harapannya dah nampak macam ada sinar-sinar. Ini boleh jual ni. Tiba-tiba balik je, belum sampai lagi kat rumah Putrajaya, dah dapat mesej dah tak jadi beli. Oh, rasa macam terduduk tu, belum sampai lagi Putrajaya kan. Dah kata tak jadi. Maknanya gagal lah kan. Tapi kalau kita ambil daripada pengajaran bagi Nabi SAW, maksudnya apa ya? Gagal itu biasa. Yang luar biasa apa ya? Bangkit daripada kegagalan. Kena buat yang lain lah. Kena buat yang lain. So ini yang kita boleh nasihatkan keluarga kita, anak-anak kita kan. Dan anak-anak kita bukan terus berjaya je. Berjaya terus susah nak jemput dia tu. Mesti ada dia punya, orang kata, laluan liku-liku kegagalan tu. Bagi tahu dekat dia. Nabi pun macam tu juga dalam perjalanan hijrah. Boleh? Baik. Kemudian kalau kita tengok perjalanan hijrah Nabi SAW daripada kitab Ar-Rahiqul Maktub karangan Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, satu kitab yang autentik untuk sirah Nabawiyah. Kita nanti akan jumpa satu benda yang saya seronok sangat nak share, nak kongsi dengan ibu-ibu dan ayah sekalian, ialah disebutkan apa yang berlaku sebelum baginda Nabi SAW bergerak daripada rumah ni untuk berhijrah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Disebutkan pada pagi hari, sebelum malamnya nanti Nabi SAW akan keluar berhijrah, pagi itu berlaku satu peristiwa besar. Peristiwa besar yang disebutkan dalam riwayat, dikata apa dia? Abu Jahal. Kenal Abu Jahal? Kalau sebut dia Abu Jahal, kita punya gambaran apa? Baik ke tak baik? Tak baik tak baik. Macam mana kita tahu Abu Jahal tak baik? Kita tak hidup sezaman dengan dia. Macam mana kita boleh tahu? Daripada Quran, daripada riwayat, cerita dan sebagainya memberitahu tentang Abu Jahal itu tak baik. Dan kita sebut nama je dah cukup dah. Sebut nama je dah cukup dah. Oh, nama dia je kita dah tahu dah. Gambarannya apa ya? Panjang sikit kita punya bunyi tu kan. Abu Jahal. Oh, sambil geleng-geleng kepala. Sebab apa? Dia punya gambaran tu gambaran yang tak cantik. Okey, sebelum kita pergi ke ceritanya, dekat situ ada pengajaran tak untuk kita? Ada pengajaran juga. Sebab tadi bila sebut nama saja, Abu Jahal, kita terus macam, oh, kita dah macam tu. Kita ada nama tak? Ada nama kan? Ada nama. Tadi tak sebut nama lah, sebab nak ambil hadiah cabutan betul, biasa pakai nombor je. Tapi kita ada nama. Dan cuba kita, petang ini, orang kata bermuhasabah dengan diri kita, saya dan kita semua. Kalau sekiranya orang sebut nama kita di mana-mana tempat, macam mana reaksi orang terhadap nama kita? Contoh, katakanlah saya datang sekejap je ni, dekat sini, surau Al-Jifwan ni, tiba-tiba nanti saya nak balik, saya dah habis, lepas tu borak-borak malam nanti, muslimat sambil solat tu dia Ustaz Izhar Jumali. Agak-agaknya orang nanti macam mana gambarannya? Nak yang mana satu? Nak yang mana satu? Kita macam tu tak? Kita macam tu kan? Kita macam tu. Di mana kita berada, itu yang orang lama kita sebut apa dia? Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan apa?
Nama kan, nama dan nama tu ada dua. Dia tinggalkan sama ada nama yang baik ataupun nama yang buruk. Abu Jahal tadi tinggalkan nama apa? Nama yang buruk. So pengajaran untuk kita daripada cerita ni, belum boleh cerita ni, baru sebut nama Abu Jahal dia, kita dah nampak ada satu pengajaran besar. Kita nak dalam hidup kita, nama kita ini dikenali oleh siapa sahaja, di mana sahaja kita berada, dengan ingatan yang baik-baik. Dan itu tak boleh berlaku dengan nama yang baik saja. Betul tak? Letaklah nama anak. Kan sekarang ni kan orang dengan zaman-zaman nama anak 4-5 patah ni kan, La ilaha illallah. Kalau dia nak jawab periksa, kesian. Orang dah boleh jawab soalan yang kelima, dia nama tak habis tulis lagi. Sebab namanya 5 kan, nama ayahnya lagi 5 kan, kotak tak cukup, la ilaha illallah. Tak usah macam tu, bagi nama yang ringkas saja, yang penting maksudnya baik. Tapi nama tu saja, dia letak macam mana pun, baik dan sebagainya. Adakah nama tu nanti yang mengangkat dan mendukung ingatan orang kepada dia? Tidak. Itu yang cantik Tuan Pengerusi kita mulakan tadi kan, dia kata apa? Yang penting bukan ilmu, tapi apa ya? Adab. Nampak tak? Maknanya yang mengangkat nama kita selain daripada nama itu sendiri. Kalau izhar maksudnya apa? Terang, jelas, nyata. Tak tahulah apa yang terang, apa yang jelas, apa yang nyata, tak tahulah. Mudah-mudahan cakap saya, cakap-cakap saya terang, jelas dan nyata. Mudah-mudahan macam tu. Dulu ustaz saya selalu tanya saya, izhar, izhar halki ke izhar syafabi? Dia cakap izhar jumali. Dia kata, oh okey. So, nama tu dah ada makna, dan memaknakan nama dengan adab dan akhlak yang baik itulah nanti yang akan kita tinggalkan untuk ingatan setiap orang. Kita duduk kat dunia ni sekejap kan? Sekejap je. 63 tahun tu nampak macam lama, tapi sekejap je, sekejap je. So kita akan tinggalkan dunia dan kita akan tinggalkan nama kita. Maka bermula daripada kita punya kehidupan sampailah kepada kematian kita, kitalah yang akan berusaha untuk nak meletakkan nama kita bila orang sebut saja di surau Haji Fuad ni, di kawasan perkampungan dekat sini ni, maka orang akan ingat, oh yang baik. Ataupun sebaliknya, dah tak ada lagi, alhamdulillah, la ilaha illallah. Jangan pula orang sebut. So kena macam tu. So balik kepada cerita Abu Jahal, pagi itu mengumpulkan pembesar Quraisy. Disebut dalam kitab katanya 7 orang. Nama-namanya panjang-panjang lah. Kalau sebut nama pun nanti kita tak boleh ingat kan, tak payah nama lah. Tapi nak bagi tahu kata mereka ini bergerak menuju ke satu tempat. Tempat itu namanya ialah Darun Nadwah. Darun Nadwah. Darun Nadwah ni apa? Darun Nadwah ni disebutkan seolah-olah macam parlimen orang-orang Quraisy. Maksudnya di Darun Nadwah ni diorang akan bincang benda-benda yang serius, benda-benda yang bukan main-main, benda-benda yang bukan kecil, tapi benda-benda yang besar, perbincangan-perbincangan yang penting. Itu sebablah disebutkan antara informasi tentang Darun Nadwah ni ialah Darun Nadwah ni hanya boleh dimasuki oleh orang-orang yang matang dan juga orang-orang yang berpengalaman saja. Dipilih, tak boleh semua dapat masuk. Sebab apa? Sebab nak mengekalkan dia punya seriusnya dalam perbincangan di Darun Nadwah tu. Kita stop sikit kat situ. Apa pengajaran dekat sini? Darun Nadwah satu tempat yang bila masuk dekat situ bincangnya apa ya? Benda-benda yang serius. Kan maksudnya dalam kehidupan kita antara perkara yang menunjukkan kematangan kita dari segi orang kata keilmuan dan juga usia kita ialah apa? Kita dah boleh dapat bezakan mana gurauan, mana yang serius. Dan selalunya orang-orang yang matang dibuat macam mana? Gurau dah kurang kan? Banyak serius daripada gurau. Betul tak? Yang itu yang kena ada dalam diri kita. Kita tengok kehidupan ni dengan pandangan kacamata serius. Macam tu kan kita kan? Kita solat, kita ibadah dan sebagainya dengan pandangan dan keseriusan. Kita betul-betul serius solat kita. Pasal makin kita meningkat usia, solat kita kan makin jadi lambat kan? Lama sikit. Sebab apa? Kita menghayati setiap satu dengan serius kan? Kalau anak-anak kita kata pergi solat, kita mesti jatuh, kita patah balik pandang dia, dah tahiyat dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebab apa? Seriusnya tu. Nampak tak? So dekat sini ada satu perkara besar yang nak ajar kita tentang apa ya? Kehidupan ini makin lama makin kena lalui proses kematangan. Kalaulah kita nak ajar anak-anak kita ataupun diri kita sendiri, kita kena faham tentang satu perkara yang disebut sebagai kematangan dalam hidup. Sebab apa?
makin lama kita bermain-main, bergurau dan sebagainya, maka makin kita lambat dalam erti kata kematangan hidup tu. Itu sebablah saya dipanggil pergi sekolah ceramah untuk budak-budak sekolah ni. Tajuknya susah. Apa tajuknya? Akil balik. Nak cerita dekat budak darjah 4, darjah 5, darjah 6. Nak sebut ihtilam. Alahai. Ustazah tahulah. Ihtilamnya apa Ustaz? Mimpi. Mimpi yang macam mana? Aduh, susah aku nak sebut. Macam mana aku nak sebut ni? Dan lepas tu, saya mimpi malam tadi dia kena kejar kucing. Aduh, macam nak sebut, bukan yang itu. Tapi nak cerita ni lah, saya kena cerita dekat dia orang tentang apa dia? Kematangan peringkat umur akil balik tu. Tapi saya sedar dan saya bagi tahu dekat dia orang, dan kita semua pun kena sedar sama, ramai anak-anak kita, termasuk kita yang dewasa, kadang-kadang tersilap pada kematangan. Kita sibuk dengan kematangan fizikal. Anak-anak kita, kalau yang lelaki, masa dia dah jambat, dia jadi berdaya tu, asyik tengok cermin dia, nak tengok apa dia? Bila nak tumbuh bisai ni? Hari-hari tanya kawan dia sudah, handphone aku dah keluar kan? Hari tanya macam tu. Dia sibukkan yang fizikal tu, yang luaran. Sedangkan yang itu kalau kita tak buat apa-apa pun, dia akan berlaku juga. Maknanya tak payah buat apa-apa. Yang fizikal tu tak payah buat apa-apa. Saya tak buat apa-apa pun, dia keluar putih dia. Saya kata jangan, dia keluar juga. Itu pasal kalau tengok dekat TV ke, dekat YouTube ke, nanti type nasihat, jangan terkejut lah. Lain, memang lain lah. Yang tidak 46 tahun, yang dekat YouTube tu umur 20-an. Saya tak buat apa-apa pun, dia jadi macam tu. Maksudnya, kalau kita kata matang tu, untuk luaran tak payah buat apa-apa. Tapi ramai tak orang yang terperangkap dengan luaran sudah matang, maknanya sudah meningkat usia, tapi dalaman masih kanak-kanak. Yang itu yang selalu kita dengar apa dia? Badan besar, perangai budak-budak. Apa yang maksudnya kan? Yongalah, dia dah keluar yongalah bila yongalah bila badan dah memang nampak tua, janggutnya dah panjang dan sebagainya. Masa solat masih hihihi dengan kawan. La ilaha illallah. Seolah-olah ada kanak-kanak terperangkap dalam badan orang dewasa. So kita tak nak yang macam tu. Yang itu yang kita nak belajar daripada kematangan Darun Nadwah tadi tu. Kalau kita nak matang, kita nak matangkan diri kita nak matangkan kita punya anak-anak, keluarga dan sebagainya, ingatkan dia orang kematangan yang kalau kita tak buat apa-apa, dia memang akan jadi macam tu, dia tak berubah, ialah kematangan dalaman. Itu pasal kalau kita tak buat apa-apa, kita akan jadi kanak-kanak sampai kita meninggal dunia. Badan yang luar akan tua. Tapi dalaman kalau kita tak buat apa-apa, dia macam tu je. Itu sebablah kalau solat kita dan sebagainya, kalau kita tak buat apa-apa, penambahan ilmu dan sebagainya, kita solat macam solat kita belajar masa tadika, walaupun kita punya usia sudah puluhan tahun. Kenapa? Kerana itu perlu kepada usaha. Darun Nadwah kumpulkan orang-orang yang matang macam tu. Disebutkan Abu Jahal datang dengan pembesar tu, nak pergi ke Darun Nadwah, nak bincang tentang apa nak buat dengan Muhammad. Dan disebutkan ketika itu dikatakan di hadapan pintu Darun Nadwah, ketika Abu Jahal dan pembesar-pembesar lain datang, dia orang belum dapat masuk, di hadapan pintu tu ada seorang laki-laki tua berdiri di hadapan pintu tu. Dan dia orang semua, Abu Jahal dan pembesar-pembesar, tak kenal dia ni siapa. Kemudian ditanyakan, siapa kamu? Maka dia kata apa? Aku daripada suku Najib, sekian-sekian suku lah dia sebut. Dan kemudian dia kata apa? Aku dengar cerita kamu nak datang ke sini, nak bincang tentang Muhammad. Aku sudi untuk masuk ke dalam, mendengar perbincangan kamu dan memberikan pandangan aku atas pengalaman aku. Sebab apa? Sebab dia orang tua kan. Jadi Abu Jahal kata apa? Kalau begitu, baiklah, sangat cantik, silakan masuk. Maknanya orang tua itu dapat masuk dalam perbincangan. Maka dekat situlah disebutkan apa berlaku. Maka dalam perbincangan itu Abu Jahal tanya kepada pembesar-pembesar sekalian yang ada dekat situ, apa nak buat dengan Muhammad. Maka cadangan yang pertama yang keluar daripada mulut pembesar-pembesar ialah apa dia? Salah seorang daripada mereka menyatakan, saya cadangkan Muhammad dibuang daripada kota Mekah. Maknanya buang negeri. Jangan dia ada dekat kota Mekah. Dengan cara tu kita akan dapat bebaskan kota Mekah daripada dakwah Muhammad, apa yang dibawa dan ajakan-ajakan oleh Muhammad. Maka mula-mula pembesar semua yang ramai-ramai itu macam nak setuju.
Tapi agak-agaknya siapa yang tak setuju? Orang tua tadi tu tak setuju. Dia kata apa? Memulaukan Muhammad bukan cadangan terbaik. Yang itu dekat situ, berhenti kat situ. Tapi sambungan dia ni yang mahal, yang kita nanti nak ambil sebagai pengajaran. Dah ada ramai nak ready nak tulis tu. Sabar kejap, kita cerita dulu. Baik, dia kata apa? Kita sedar dan kita tahu bahawa Muhammad, mulutnya dan lisannya, kata-katanya sangat manis, akhlaknya sangat terpuji. Kalau kita buang dia daripada kota Mekah, di mana-mana negeri yang lain, bimbang-bimbang orang di negeri itu akan jatuh cinta kepada dia dan menjadi pengikutnya. Nanti mereka akan kuat dan bimbang-bimbang juga mereka akan serang Mekah dan kita akan kalah. Dia sebut macam tu. So apa pengajaran dekat situ? Nak bagi tahu dekat kita ialah musuh sendiri, musuh ni tengah bincang apa nak buat dengan Nabi kita, tapi musuh sendiri mengakui apa dia? Kehebatan Nabi kita dalam bentuk adab juga tadi yang Tuan Pengerusi sebut. Iaitu apa dia? Dua benda dia sebut. Satu, mulutnya manis. Yang kedua, dia punya akhlak dan juga perilakunya sangat menyejukkan mata memandang. Jadi kalau kita tengok kat sini, kalau kita ada dua ni kriteria ni, campaklah kita kat mana pun macam nak dicampaknya Nabi kita ni, agak-agaknya apa jadi? Orang jadi seronok dengan kita, kan? Campaklah kat mana pun. Kalau kita duduk dekat sini tak jadi, gaduh dengan jiran sebelah. Duduk kat sini tak jadi, ada cakar sikit dengan jiran depan. Agak-agaknya yang kita nak muhasabahkan apa dia? Dua benda tadi. Mulut macam mana, mulut macam mana, dengan akhlaknya macam mana. Dua tu je. Ingatkan juga kita punya family, anak-anak kita dan sebagainya. Kau nanti sambung belajar, pergi mana-mana juga, takkan nak duduk kat sini aja, meru aja. Nanti belajar sambung kat tempat yang lain dan sebagainya. Ingat, bawa dua benda ni. Kat mana-mana pun orang akan seronok dan suka dengan kamu. Iaitu apa dia? Jaga mulut kamu dan juga jaga akhlak kamu. Yang itu. So jadi tak dia orang nak pulaukan Nabi dia, tak jadi kan? Tak jadi. Sebab apa? Tak boleh lah. Nanti jadi lagi kuat lagi. So cadangan tu tak diterima. Cadangan yang kedua disebutkan dalam Darul Nadwah itu. Bila Abu Jahal tanya, ada cadangan yang lain? Maka salah seorang daripada pembesar bagi tahu, saya cadangkan. Saya cadangkan apa? Saya cadangkan Muhammad dipenjarakan. Sebagaimana kita memenjarakan penyair-penyair yang tak orang kata sekufu dengan kita, yang tak menyokong kita sebelum negeri ini. Dengan cara tu dia takkan dapat maknanya menyebarkan dakwahnya, sebab dia terperangkap dalam orang kata penjara itu sendiri. Maka ketika itu pembesar-pembesar lain macam nak setuju, tapi apa jadi? Orang tua itu juga yang tak setuju. Dia kata apa? Memenjarakan Muhammad bukan jalan yang terbaik. Stop kat situ. Lepas tu dia kata apa? Dengan memenjarakan Muhammad, kita akan memberikan apa dia? Kesan marah kepada pengikut-pengikutnya. Pengikut-pengikutnya akan cari dia, dan kemudian mereka akan, orang kata, memberontak, dan kita nanti akan dapat susah. Malah mereka akan jadi lebih kuat lagi. So apa pengajaran kat situ? Nak bagi tahu kata, kalau satu benda tu adalah benda yang baik, dia tak dapat dihalang walaupun dengan kita kata tempat tertutup. Penjara kan tempat tertutup kan. Maknanya benda baik takkan dapat dihalang dengan tempat tertutup. So kalau katakanlah kita buat apa-apa sahaja, perkara baik dan sebagainya, jangan risau dan bimbang, dia nanti akan ada sebaran yang baik. Kita pun tak tahu macam mana tiba-tiba boleh sampai ke sini, boleh sampai ke sini. Benda baik yang kita cuba usahakan tu. Hakikatnya memang begitu. Perkara baik yang namanya dakwah dan sebagainya, dia tak ada apa dia? Tak ada tembok penghalang. Tak ada tembok penghalang. Kita nampak macam petang ni kita buat untuk muslimah dekat sini aja. Tapi nanti kita akan perasan rupa-rupanya daripada perkara baik ini nanti dia akan tersebar luas ke family setiap orang. Lepas tu nanti disampaikan pula, boleh tiba-tiba dah dapat sampai ke berada tempat. Yang itu yang selalu berlaku. Dunia sekarang kan macam tu kan, viral kan. Lagi cepat. Tu kita nak kena orang kata akuilah benda baik dia tak dapat dihalang, dan dalam masa yang sama benda jahat pun
Sama juga kalau kita buat benda jahat, tak dapat nak ditutup. Lama-lama kelamaan orang akan tahu juga. Betul tak? Jadi itu kena diambil sebagai pengajaran. Jadi tak nak penjara Nabi? Tak jadi. Tak jadi. Kemudian dia tanya lagi, ada tak cadangan lain? Abu Jahal tanya, ada tak cadangan lain? Ketika itu dikatakan semua senyap, sunyi. Macam sekarang ni lah, sunyi je. Angguk-angguk sikit je. Risau saya, ya ke tak? Betul ke saya cerita ni ke salah ke apa ke? Dan kemudian tak ada jawapan. Bila tak ada jawapan tu, Abu Jahal kata apa dia? Jika semua tak ada cadangan, saya ada satu cadangan. Dan cadangan saya ini barangkali belum pernah terfikir oleh kamu semua. Apa yang nak dicadangkan? Abu Jahal cadangkan, dia kata, saya cadangkan Muhammad dibunuh. Itu cadangan tu. Saya cadangkan Muhammad dibunuh. Pembesar-pembesar tadi yang ada kat situ terkejut. Sebab apa? Sebab bunuh ni benda kecil tu benda besar. Benda besar, benda besar ni. Membunuh ni benda besar. Benda besar. Dalam agama kita, membunuh sama ada membunuh diri ataupun membunuh orang lain, dosanya dosa besar. Jangan ada di antara kita atas kekangan-kekangan kehidupan, himpitan-himpitan kehidupan, kesusahan kehidupan, terfikir ke arah itu. Sama ada nak bunuh diri, ataupun nak bunuh pasangan, ataupun na'udzubillah nak bunuh anak dan sebagainya. Kan sekarang viral macam tu kan. Yang itu semua bukan jalan yang diajarkan oleh agama kita. Sebab membunuh ni satu benda yang besar. Siapa bunuh satu nyawa, ambil satu nyawa daripada manusia, dia seolah-olah membunuh seluruh manusia dalam dunia ni. Dosa dia sangat besar. So jangan terfikir ke situ. Jangan terfikir ke situ. Salah satu jalan kematian yang kita sebut sebagai su'ul khatimah, kematian yang buruk dia lah dia, kematian yang kita buat dalam bentuk dia bunuh diri. Bangsa lain mungkin, tapi kita jangan terfikir macam tu. Tapi sekarang ni nampak gayanya dah ada trend-trend yang macam tu. Kena letak jauh. Jangan terfikir dan jangan masuk dalam kotak fikiran kita untuk itu. Itu sebab terkejut semua pembesar. Tapi siapa yang setuju? Yang setuju ialah orang tua tadi. Orang tua tu kata apa? Dalam riwayat kitab Ar-Rafiqul Maktum tu, karangan Sobir Rahman Al-Mubarakpuri, dia kata apa dia? Tak ada cadangan lain yang lebih baik daripada cadangan ini. Tak ada cadangan lain yang lebih baik daripada cadangan ini, iaitu cadangan membunuh Nabi SAW. Puan-puan sekalian, bila kita cerita macam tu, agak-agak tertanya-tanya tak? Siapa lelaki tua tu? Boleh agak-agak tak? Siapa lelaki tua tu dia masuk dalam perbincangan, bagi idea benda yang buruk, dia sokong, dia nak bagi yang orang kata paling teruk lah kepada Nabi kita. Dan sudah pasti dia musuh kepada Nabi kita, dan dia adalah musuh yang disebut dalam Al-Quran aduwwum mubin. Siapa dia? Iblis. Disebut dalam riwayat, dikatakan lelaki tua itu adalah jelmaan iblis. Maknanya iblis masuk dalam perbincangan jahat Abu Jahal dan juga kuncu-kuncunya. Apa pengajaran untuk kita? Apa ibrah untuk kita dalam hidup kita? Kalau kita seorang-seorang, berfikirlah yang baik-baik. Kalau kita ramai-ramai, berbincanglah yang baik-baik. Sebab apa? Sebab dalam hidup kita, pendamping kita ada dua sahaja. Satu, kalau kita berfikir yang baik-baik, berbincang yang baik-baik, duduk dalam kelompok bincang benda yang baik-baik, yang akan damping kita siapa? Malaikat. Sekarang ni malaikat tengah rendahkan sayapnya, buka sayapnya, naungi kita sebab majlis ilmu kan. Kita memang kena rasai benda tu. Kita tak nampak, tapi kita rasai benda tu. Sebaliknya, kita duduk seorang-seorang, fikir benda yang buruk-buruk, bercadang nak buat benda yang buruk-buruk, ataupun duduk dengan kawan-kawan, gosip yang buruk-buruk dan sebagainya. Siapa join kita? Yang akan join kita ialah syaitan, iblis dan syaitan. Masalahnya ialah dia join kita, dia join sama tak macam dia join Abu Jahal? Maksudnya nanti dia datang menyerupai macam orang tua, lepas tu cakap nak join, ada ke? Kalau ada yang macam tu, lari kita. Tengah bincang-bincang benda yang tak apa-apa, gosip-gosip, tiba-tiba dia pun datang daripada tepi semak je. Bongkok 3 dah nak join, la ilaha illallah. Kita pun boleh sebut setan. Kita tahu kan, nampak sebab dah cerita tu. Tapi untuk kita, dia datang macam tu ke? Tak. Dia datang dalam bentuk apa dia? Bisikan. Pasal kadang-kadang kita seorang-seorang, kita layan perasaan kita yang bukan-bukan,
terhadap pasangan ke, suami kan, balik lambat kita pun fikir bukan-bukan dan sebagainya, dia datang bisikan jangan-jangan, dia keluar yang tu lah, jangan-jangan dia, jangan-jangan tu yang buat dia tu, ataupun dalam ramai-ramai bila kita kata, boleh lah si ini dia apa kata kita nak buat ni, bagi pengajaran kita, apa kata tu datang dari siapa? Daripada kawan kita, jiran kita. Kita tengok muka ni macam jiran kita, tapi sebenarnya bisikan tu datang dari siapa? Daripada yang satu lagi tu. So itu kita kena elakkan. Itu sebab dalam agama kita diajarkan apa dia? Mengelak daripada syaitan dan iblis, mendekati kita dengan beberapa amalan daripada Al-Quran. Apa dia? Seminimum-minimumnya ialah baca isti'azah. Apa itu isti'azah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minimum tu, minimum. Maknanya kena sebut benda tu. Rasa lain macam je, na'udzubillah. Kita selalu sebut je kan, a'udzubillah minasyaitonir rajim. Itu minimum. Naik sikit, orang kata grade dia, baca 3 kul. 3 kul tu salah satu dia berjalan untuk nak elak bila syaitan dekat dengan kita. 3 kul. Naik sikit, upgrade sikit, selalu kita sebut tu baca ayat kursi. Dalam cerita hantu memang selalu dia baca ayat kursi tu, maknanya tu memang dia punya tu lah. Orang kata punchline dia lah tu, dan hantunya nak keluar tu kalau dah baca ayat kursi tu. Tapi ironinya hantunya boleh baca ayat kursi juga. Jangan kita takut tu, sebab apa? Sebab barangkali kita baca tanpa keyakinan. Naik sikit daripada ayat kursi. Jangan kita lupa, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kat kita, pindah rumah baru, masuk tempat yang baru, nak dapatkan keselesaan, apa nak kena buat? Baca surah Al-Baqarah, keseluruhan surah. Macam tu kan. Ini salah satu daripada kaedah-kaedah kita menjauhkan diri kita daripada iblis dan syaitan. Usaha kita lah, usaha kita. Baik, tadi perbincangannya macam tu. Dan mereka mau tak mau kena setuju. Abu Jahal ni bukan biasa-biasa, profesor paling tinggi kan. Itu kena setuju. Dan mereka setuju, malam nanti nak pergi rumah Nabi SAW untuk nak buat apa? Kepung Nabi dan kemudian bunuh beramai-ramai secara serentak supaya nanti dia orang tak dapat, maknanya Nabi dan keluarga Nabi tak dapat, orang kata nak beritahu siapa yang bunuh, sebab dia orang bunuh secara serentak dan beramai-ramai. Dekat situ kita stop sekejap, cuba kita tengok apa pengajaran daripada perbincangan jahat Darun Nadwah ni. Puan-puan sekalian, kalau saya boleh ambil sebagai pengajaran, saya nampak bahawa perbincangan untuk menjatuhkan Nabi, ataupun kalau kita sekarang Nabi dah tak ada, perbincangan untuk menjatuhkan orang Islam ini berlaku masa zaman itu je ke? Tak. Sampai akhir zaman. Dan mereka memang usahanya adalah dia nak jatuhkan umat Islam. Bagaimana mereka jatuhkan umat Islam? Dia akan attack siapa? Kita ke? Yang dah matang-matang ni, yang datang menjadi seremoni? Tak. Dia akan attack siapa? Remaja-remaja dan anak-anak kita. Macam mana dia attack? Kalau dalam silat tu kan, orang datang untuk silat olahraga tu, dia datang tak dapat, nanti dia tak payah nak buka beria-ria macam cerita Mat Kilau tu, tak payah kan? Sebab apa? Markah dapat dengan cara macam mana? Dia tulis kaki dia je, kawan sebelah sana jatuh, markah dapat. So tak payah nak kena lebamkan mata orang tu, tak payah. Kalau dia belajar betul, tak payah. Jatuhkan aja, jatuh je dapat mata, jatuh je dapat mata. Dalam agama kita, macam mana menjatuhkan kita? Ataupun lebih tepat lagi, menjatuhkan generasi muda kita dengan menjatuhkan dan merobohkan tiang agama, iaitu apa dia? Solat. Itulah sebabnya mau tak mau, jenuh tak jenuh, berbuih tak berbuih, mulut kita dengan kita punya zuriat keturunan ni, solat tu memang kena ingatkan. Bahawa imam dia sudah berkeluarga pun, kan? Kadang-kadang balik sesekali anak kita, yang dah kahwin ada anak pun dah kena ingatkan juga. Diketuk juga pintunya subuh tu, kena mesti, tak payah orang lain, saya je kan, sebelum pergi surau dah kena kejut, nanti balik daripada surau tengok lagi dah solat ke belum, macam tu kena kejut lagi. Memang kalau itulah roboh, habis nanti tu. Sebablah penting ialah dia jaga yang itu. Kalau kita sebut pasal hijrah untuk 1444 Hijriah ni, antara yang boleh kita angkat ialah apa dia? Ialah kita memelihara solat itu untuk diri kita dan juga zuriat keturunan kita. Yang itu paling penting. Sebab apa?
Sebabnya ialah kalau ada kita punya keturunan zuriat kita yang nanti masuk dalam masyarakat dan mereka ini tiangnya tu tak hukum, maka apa jadi kepada mereka? Mereka nanti akan mudah untuk dijatuhkan oleh musuh-musuh kita. Sebagaimana perbincangan Abu Jahal untuk nak menjatuhkan baginda Nabi SAW. Solatlah itu benda paling penting. Itu yang lagu lama kan. Sepohon kayu daunnya ribut, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Untuk kita yang dah matang-matang ni, ingatan saya ialah apa dia? Kalau ada ajaran-ajaran dekat luar sana yang tiba-tiba bagi tahu kata kita dapat special, kalau kita ikut ajaran tu tak payah solat dengan niat saja, hentikanlah. Hentikanlah, itu je. Sebab apa? Baginda Nabi SAW solat sampai akhir hayat baginda. Kan? Kita tidak apa kan? Yang itu kena diingatkan. Baik, perbincangannya dekat situ, semuanya dah dekat situ dah, dan seolah-olah mereka tahu bahawa mereka sedang berbincang dalam bentuk rahsia. Tapi ada tak rahsia daripada pemegang segala rahsia, iaitu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tak? Tak ada. Apa yang diorang bincangkan nampak macam rahsia, tapi sebenarnya di sisi Allah, Allah tahu segala-galanya. So pengajaran untuk kita ialah apa dia? Kadang-kadang kita beritahu, ini rahsia ya, aku cerita dengan kau je. Yang sana tahu tak? Tahu, dia tahu kan? Lepas tu nanti yang ni pergi kat jiran sebelah juga. Aku dengan kau, aku percaya ini rahsia ya. Dan sekali satu kampung Meru tahu. Sebelum daripada satu kampung Meru tahu, Allah SWT dah tahu dah. Jadi kita tak dapat nak elak diri kita daripada sembunyi terhadap apa yang kita buat. Dan ingatan untuk diri saya lah. Baik. Kemudian pergerakan itu berlaku dalam ceritanya. Pagi itu dalam bincang kan, Abu Jahal bincang macam tu. Tengah hari itu Allah SWT dah bagi berita itu kepada baginda Nabi SAW. Tengah hari itu baginda Nabi SAW bergegas pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, nak bagi tahu bahawa dia nak berhijrah dan Abu Bakar akan ikut dia. Bila Sayyidina Abu Bakar nampak Nabi dia jauh, dan waktunya adalah waktu tengah hari, dan disebutkan dalam riwayat dikatakan bahawa Nabi tak pernah ziarah orang pada waktu tersebut. Maka Sayyidina Abu Bakar dapat satu signal, dia tahu bahawa ini mesti ada benda penting. Okey, kita stop kat situ sekejap. Apa pengajaran kita? Pengajaran dia lah seolah-olah Nabi nak ajar kita tentang adab berziarah. Betul? Saya selalu sebut dekat pelajar-pelajar sekolah, saya banyak masuk sekolah, saya kata jangan ziarah orang pada 3 waktu buta. 3 waktu buta. Apa 3 waktu buta tu? Pertama, pagi buta. Jangan pagi-pagi buta dah sampai rumah orang, Assalamualaikum. Orang tu tuala pun belum pegang lagi. Dah sampai dah. Sekadar nak tanya petang ni datang ke tak surau Haji Puan. Pagi now pun tanya. Satu lagi, jangan datang rumah orang tengah hari buta. Tengah hari buta, matahari terpacak atas kepala kita pun sampai rumah orang. Itu waktu orang rehat. Waktu orang rehat. Satu lagi, jangan datang rumah orang malam buta jangan datang rumah orang. Tadi orang tu suruh datang. Tapi kalau boleh elakkan, jangan datang rumah orang malam buta. Kita dah tak ada ziarah macam tu, mungkin tak. Tapi sekarang oleh kerana kecanggihan teknologi, kita masuk orang punya privacy, masa-masa orang yang personal tu, dengan cara pagi-pagi buta dah WhatsApp. Pukul 5 dah bunyi tentong tu. Aduh, dah kenapa? Tunggulah matahari naik sikit. Ataupun dah malam-malam buta bunyi lagi kan. Tang ting kong kong semua bunyi yang itu kena jaga. Yang itu pun adab juga. Lagi teruk ada orang apa dia? Call kita ke ataupun mesej kita waktu-waktu yang kita sendiri sedia maklum dia adalah waktu solat. Tak tahu nak angkat pula tengah sujud tidak susah kan. Lepas tu bunyi pula, duduk kat sofa depan pula, kacau, ganggu. Cari masa. Kita nak tengok, kita nak tanya orang, kita nak apa-apa pun tengok masa. Oh, timing ni timing solat. Jangan mesej lagi, relax dulu kan. Ini dah malam sangat, besok lah macam tu. Itu adab dia. Adab dia.
Dan kemudian bagi Nabi SAW bagi tahu kepada Sayyidina Abu Bakar, apa dia? Aku diperintahkan hijrah dan kau akan ikut bersama dengan aku. Maka Nabi balik. Dan bila Nabi balik, yang mengiringi Nabi pula ialah siapa? Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Malam itu apa jadi? Abu Jahal dan kuncu-kuncunya datang. Disebutkan dalam kitab itu dia kata ada 11 orang orang muda yang sasa-sasa dipilih daripada setiap kabilah untuk datang mengepung rumah Nabi SAW. Tapi dia orang tak terus pergi bunuh Nabi. Abu Jahal bagi arahan. Dia kata apa? Tunggu sepertiga malam baru kita serang. Kenapa kena tunggu sepertiga malam? Nak apa? Sepertiga malam. Kenapa? Sebab sepertiga malam waktu bukan waktu tidur, waktu orang tidur paling nyenyak. Sepertiga malam. Waktu tidur kadang-kadang sekarang pun waktu tidur. Kalau orang lelaki waktu tidur bila? Khutbah Jumaat. Itu waktu tidur. Waktu orang paling nyenyak tidur sepertiga malam. Itulah sebabnya dalam agama kita, Nabi ajar kita ialah apa dia? Siapa-siapa tinggal waktu paling nyenyak tidur untuk bangun dan kemudian tersungkur di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk satu ibadah namanya solat tahajud. Bangun untuk qiyamul lail. Disebutkan dalam hadis apa dia? Dia adalah solat yang afdal, paling baik selepas solat 5 waktu. Yang ini ada pengajaran untuk kita. Abu Jahal kata jangan serang lagi, tunggu sepertiga malam. Kita ambil pengajarannya orang Islam, orang beriman, sepertiga malamnya ialah bukan dengkuran, tapi apa dia? Ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini boleh ambil sebagai hijrah kita 1444. Tadi pasal solat, betul tak? Yang ini apa dia? Bangun tahajud. Bangun tahajud. Ada ramai orang dah kena berhenti ya? Belum. Dapat solat kita ni biasa kena berhenti 15 minit lagi ya. Baik. So maksudnya apa dia? Kita nak usaha untuk hijrah kita 1444 hijrah ni dengan apa ya? Melazimkan diri kita bangun sepertiga malam. Senang ke susah? Ramai orang berfikir benda itu susah. Sebab apa? Sebab ada benda-benda yang kita faham sebagai susah untuk yang lain. Pertama, mesti sepertiga malam, 3 pagi macam tu. Kita tidurnya pun 2.30. Jangan nak bangun 2.3 memang tak lah. Tapi kalau saya sebut macam ni je, kita punya subuh pukul 6 lah lebih kurang sekarang. Kalau kita bangun 5.30, sempat tak? Ayat jahatnya nak curi 2 rakaat untuk kita punya tahajud. Sempat? Sempat. Dia sempat. Kalau katalah masuk waktu pukul 6, kita bangun 5.45. Tolak pergi bilik air lah. Maknanya tak payah pergi dekat bilik air, boleh terus ambil wuduk je. Agak-agak sempat tak? Sempat. Dia sempat. So tepuk dada tanya, tanya Iman lah nak buat kata esok dah boleh mula dah ni. Kalau mula saya dapat sahamnya. Sebab menggalakkan ni. Jom sama-sama istiqamah dengan benda tu. Sebab apa? Sebab waktu yang sangat mustajab doa. Jadi Abu Jahal kata jangan serang lagi, tunggu sepertiga malam. So disebutkan bahawa bagi Nabi SAW selepas daripada waktu Isyak, Nabi keluar. Sebelum Nabi keluar, Nabi beritahu kepada sahabat Nabi yang gantikan tempat tidur Nabi. Siapa dia? Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nabi kata apa dia? Gantikan tempat tidur aku, pakailah selimut aku ini. Dekat situ ada sunnah sedikit, amalan sunnah. Apa amalan sunnahnya? Nabi tidur pakai selimut. Itu sebab dalam Quran gelaran dan panggilan kepada Nabi antaranya ialah apa ya? Wahai orang yang berselimut. Ya ayyuhal muzammil. Tu Allah panggil siapa ya? Panggil Nabi kita. Wahai orang yang berselimut. Maknanya sunnah untuk tidur ialah apa ya? Ada selimut lah. Minimum letak dekat kaki kan. Ternyata nanti kan hangat kan. Letakkan kaki duduk sikit kan. Tak payah duduk semua kan. Tapi nak ceritanya selimut. Saya tanya dekat pelajar-pelajar, kenapa kena selimut masa tidur? Jawapan dia orang memang jawapan yang kita boleh agak lah, tak berapa nak makan lah kan. Budak-budak. Pertama disebut nyamuk. Yang kedua disebut sejuk. Yang ketiga dia kata takut hantu. Saya nak tunggu jawapan yang lain. Tak keluar, tapi ada juga yang dapat jawapan itu. Iaitu apa dia? Kita berselimut waktu tidur
dia adalah sunnah untuk menjaga satu benda yang besar yang perlu dijaga oleh setiap kita, iaitu aurat. Bayangkan masa tidur pun sunnahnya ialah jaga aurat. Apatah lagi masa berjaga macam ni di hadapan khalayak ramai. Itu sebab pelik kita kena pesan dekat anak-anak kita, cucu kita dan sebagainya. Bila tengok yang viral, orang tunjuk di hadapan orang buat kelakar-kelakar, tiba-tiba buka tudung, buat kelakar-kelakar, tiba-tiba bajunya dilepaskan di hadapan orang. Yang tu betul ke tak betul? Tak betul lah. Sebab dalam agama kita, tidur pun disuruh tutup aurat, pelihara aurat. Sedangkan masa tidur tu adalah masa yang kita sedar atau tak sedar? Tak sedar, ya tak sedar kan? Tak sedar. Tapi disuruh untuk permulaannya jaga aurat tu. Apa tak lagi masa jaga? So, hijrah kita yang ketiga selepas apa dia tadi? Solat, bangun malam, ialah apa dia? Aurat lah. Sebab dia dapat dari muslimat semua kan? Tanpa terkecuali muslimin lah. Aurat lah. Sebab kadang-kadang kesedihan kita dah sampai 1444 Hijriah, kita solat auratnya terbuka. Usulnya lelaki lah kan? Ingatkan anak-anak kita yang pakai t-shirt tu kan, bila dia sujud kan, keluar kan belakangnya tu kan. Yang tu seluar sekarang kan, seluar yang memang ala ngam-ngam aja kat situ kan. Dia boleh tengok orang yang old timer dengan orang yang baru-baru ni. Orang baru-baru ni semua bawah pusat kan. Kalau old timer kan dia tinggi sikit seluarnya kan, atas pusatnya tu kan. Tu sebenarnya bukan saja-saja tu. Sebab apa? Nak jaga aurat lah. Jadi cuba kita tanya-tanya sikit, tengok sikit, agak-agak baju-baju yang kita rasa macam ini, kalau anak aku pakai nanti dia sujud, nanti terkeluar ni, cadangkan, suruh letak tepi, belikan yang lain ke apa ke, macam tu lah. Apatah lagi untuk yang muslimah lah, yang itu kita kena memang betul-betul jaga lah. Saya pun struggle juga tu nak jaga tu. Yalah, ada anak perempuan seorang kan, dah tingkatan 5 dah. Oh susah, bila nak bawa keluar tu nanti, dia punya lilin tudung tu nanti, dia nanti tak kaki lah kan. Sebab sebelum dia keluar tu kita kata tak lulus. Dia naik lagi, tukar tudung lain lagi, lilin jalan lagi macam sikit lagi, belakang tu, sikit lagi. Dia naik lagi je lalu kena saja lah. Tapi saya bagi tahu lah, kena bagi tahu. Sebab apa? Aurat. Okay? Nabi keluar dan disebutkan bahawa Nabi lalu di hadapan dia orang yang kepung Nabi, tapi dia orang nampak lah. Dia orang tak nampak. Allah hijab pandangan mereka. Ada riwayat dalam kitab menyatakan Nabi ambil pasir di hadapan rumah Nabi. Nabi taburkan di atas kepala mereka yang kepung rumah Nabi sambil baca, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Jadi bila baca macam ni, ramai pelajar-pelajar dapat idea kalau datang sekolah lambat nak baca yang itu. Yang lelaki balik rumah lambat nak baca yang itu kan. Tapi masalahnya dibaca kok orang nampak. Nabi baca tak nampak. Jadi kita baca tak jadi. Kenapa? Sebab ayat Al-Quran tak boleh diguna untuk niat yang jahat, yang tak betul. Yang itu penting. Ada ramai orang kata dia baca Quran, ayatnya ayat Quran untuk nak ubat, tapi sebenarnya tak betul. Kan lelakinya pegang habis perempuannya tu, tapi dia baca ayat Quran. Jangan, itu tak betul. Ayat Quran mesti digunakan untuk benda yang betul, barulah mujarab. Kalau tidak. Satu. Nombor dua ialah apa dia? Tak payah tunggu orang lain bacakan untuk kita. Yang mustajabnya ialah apa dia? Dan mujarabnya kita sendiri baca untuk diri kita. Macam tu. Tak payah kita minta orang lain kan? Bacakan ayat ru'yah ni, bacakan, tak payah, kita lah baca kan? Sebab Nabi baca sendiri, betul tak? Kita berbuat macam tu. So Nabi keluar, yang tinggal ialah Sayyidina Ali. Ceritanya ialah yang ganti Nabi itu Sayyidina Ali. Kita tahu bahawa Sayyidina Ali ni apa dia? Orang muda. Apa kriteria Sayyidina Ali yang menjadikan dia boleh ganti tempat tidur Nabi dalam peristiwa yang sangat besar? Saya tanya dekat pelajar sekolah juga. Jawapan-jawapan yang saya dapat pun pelbagai, tapi ada jawapan yang sangat memberangsangkan. Yang pertama, dia kata kerana Sayyidina Ali berani. Dan saya terus kata, ya, orang muda mesti ada sifat berani. Yang itu kena ada. Mesti ada. Pasal kita nanti dalam keluarga kita mesti hidupkan sifat berani itu. Khususnya berani buat benda baik dah. Anak kita mesti berani apa dia? Datang depan sembahyang dekat soft depan. Macam tu lah anak lelaki contohnya. Anak
Kita bila dah ada usia yang agaknya sikit, mesti berani kalau katakan tiba orang bagi mikrofon aja, azan itu mesti berani lah untuk itu. Anak kita mesti berani untuk apa dia? Untuk katakan bila kita meninggal dunia, dia berani untuk mandikan jenazah kita. Atau berani itu kena ada. Orang muda ramai ya hilang keberanian itu. Tapi dia berani untuk benda-benda yang pelik-pelik kan. Nombor 2 dia kata Sayyidina Ali ni gedung ilmu. Yang tu mahal tu, jawapan tu. Sayyidina Ali ni ganti Nabi sebab dia gedung ilmu. Memang betul pun kita tahu kan. Sayyidina Ali ni sifatnya apa dia? Dia adalah gedung ilmu. Semua benda-benda yang bersifat keilmuan ada pada Sayyidina Ali. So, orang muda yang kita kan tak ni bulan merdeka kan, selalu kita sebut ini kena ni generasi muda menggantikan pejuang kemerdekaan. Nak ganti macam mana? Generasi muda tu mesti orang yang ada ilmu. Kena minta dia orang pergi sekolah, belajar, kalau boleh sampai ke tahap yang tinggi pergi. Jangan cukup-cukup je dulu je. Dia kata 3 dah tak nak pergi sekolah, jangan. Dia kata 5 dah sudah, tak usah. Teruskan lagi. Sebab apa? Sekarang ni belajar, ramai sangat orang yang lebih baik dari segi ilmunya kerana peluang belajar tu sangat luas. Sangat luas sekarang ini. Jadi kita cari jalan. Orang muda mesti ditolak. Dalam keluarga kita kalau ada yang muda-muda mesti ditolak untuk apa ya? Dia belajar. Dan gedung ilmu kita, orang Islam, ialah apa dia? Gedung ilmu kita untuk orang Islam ialah Al-Quran. So orang muda, termasuk bagi kita yang tak berapa muda ni, mesti belajar dan penuhkan diri kita dengan ilmu Al-Quran. Mesti. Sebab apa? Sebab Al-Quran tu jadi panduan kita. So kita punya hijrah tadi apa dia? Solat, lepas tu tahajud, lepas tu apa lagi? Aurat. Yang keempat ni ialah Al-Quran. 1440 Hijrah. Kita punya azam ialah apa dia? Al-Quran aku, bacaannya jadi lebih baik, kefahamannya jadi lebih baik, hafalannya bertambah sikit. Walaupun yang ditambah ialah inna a'tainakal kautsar. Bolehlah. Kita boleh tak tu. Kalau tidak asyik keluar Allah je kan yang itu. Kena. Yang penting ialah kena baca dan kemudian kena faham Al-Quran. Itu yang dalam nasyid disebut jadikan Al-Quran sebagai jalan sunnah Rasul sebagai kenderaan. Jadikan Al-Quran sebagai jalan sunnah Rasul sebagai kenderaan agar kita sampai kepada Allah, agar kita sampai kepada Allah. Al-Quran boleh melembutkan hati dan melapangkan dada kalau dibaca dengan maknanya dan difahami. Jika tidak, bukan saja tidak ada kesan, jemu pun datang. Ini hijrah kita sebelumnya iaitu apa ya? Al-Quran. Kita elakkan keluarga kita, kita punya zuriat kita buta Al-Quran. Sebab masa mengajar, dia beritahu kita memang ada pelajar-pelajar yang buta Al-Quran. Buta ni maksudnya macam mana? Bagi Quran dekat dia tak boleh baca. Sekolah rendah diusahakan untuk diajar di sekolah untuk bagi dia celik Quran. Tapi ada ramai daripada sekolah rendah yang buta Quran naik ke sekolah menengah, dia dah jadi malu dah. Sebab apa? Dah besar sikit kan. Langsung ditinggalkan Al-Quran. Kemudian dia hidup dengan apa ya? Al-Quran tak dapat dibaca. Bila tak dibaca, maksudnya apa dia? Langsung tak ada dipegang. Bila tak dipegang, maksudnya apa dia? Pegangan hidupnya juga tak ada Al-Quran. Jadi itu yang kita kena perhatikan. Okey? Nabi dah keluar daripada rumah dia dah, tapi belum sampai Madinah. Tapi kita punya masa ada itu je. Berhenti kat sini je lah. Boleh kan? Sebab tak guru saya beritahu, Izhar, cerita apa yang perlu, bukan apa yang kamu tahu. Kalau saya tahu, jadi 2 jam. Betul tak?
Tapi kita tadi daripada perjalanan kita punya hijrah Nabi tadi dalam sirah Nabawiyah tu, kita dah dapat ibrah yang banyak juga. Betul tak? Tapi kita kena ingat bahawa perjalanan hijrah untuk Nabi ialah daripada Mekah ke Madinah. Hijrah kita ialah dia hijrah akhlak dan juga ada pengerusi kita beritahu tu, bukan saya ulang balik, pengerusi cakap. So ambil yang 4 tadi tu. Nak cukupkan 5 tak? Nak cukupkan 5. Yang kelima untuk kita punya orang kata perjalanan hijrah kita 1444 Hijriah ialah apa dia? Ialah kekuatan untuk kita menjaga satu benda yang disebut sebagai kita panggil hubungan rakan. Itu sebab nanti kalau kita tengok dalam perjalanan Nabi tak jalan seorang kan hijrah. Nabi hijrah dengan siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ada peristiwa dekat Gua Sur kan? Dekat Gua Sur bagi tahu macam mana dahsyatnya hubungan rakan ini, rakan baik ini, sahabat baik ini, iaitu Nabi kita dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Saya yakin dan percaya tadi yang dapat, seorang ni dapat tudung, sebelah dia dapat tudung juga, dia dah salam-salam dah, kita kawan dah, sama-sama dapat tudung. Yang tak dapat tudung pun salam-salam dia juga, kita kawan, sama-sama tak dapat. Dan ceritanya ialah dia semua ni kawan-kawan. So apa kita nak kena buat? Ambil ibrah daripada macam mana Sayyidina Abu Bakar berkawan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu apa dia? Kawan ni dia akan mengutamakan kawan dia dalam bentuk apa sahaja dari segi kebaikan. Dari segi kebaikan dia akan mengutamakan kawan dia. Yang itu, ada apa-apa benda baik dia akan share, dia akan kongsi, dia akan beritahu dia hari ni ada program, jom kita macam tu. Lepas tu lama tak nampak, tanya khabar, apa khabar, sakit ke apa ke, pergi ziarah. Yang itulah yang perlu kita lakukan dalam dunia yang kita sebut sebagai dunia bermasyarakat. Yang itu kita ambil last. So saya ingat itu sajalah yang dapat kita share hari ini. Sampai pukul 4 pun dah, timingnya begitu. Minta maaf banyak-banyak kalau ada apa yang saya sebutkan ni, semua dah belajar dah, semua dah tahu dah. Tapi saya ulang-ulang baiklah untuk ingatan kita bersama. Kalau ada benda baik, mudah-mudahan Allah SWT bagi kekuatan untuk kita beramal dengannya. Yang paling penting ialah saya sendirilah yang cakap ni dapat beramal dengan apa yang saya cakap. Kerana orang yang cakap lah yang lebih kena mengamalkan apa yang dicakapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira diucapkan pada al-Fadhil Ustaz Ishaq bin Jamali ya. Ustaz Ishaq bin Jamali ini adalah penasyid ya. Zaman kita muda dulu memang kita suka dengan nasi-nasi bulan nasihat ya. Baik, kami mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada penceramah itu tadi, di mana yang kita dapat tahu bahawa ibrah itu ialah pengajaran ya. Di situ kita boleh petik apa pengajaran daripada hijrah. Ada yang Ustaz tadi sebutkan, di antaranya ialah lisan akhlak. Susah ni nak jaga lisan. Kadang kita diam kata sombong, kadang kita diam kata wah dia tak kenal kita dah, ya kan? Tapi kalau kita dah mula cakap sepatah dua, kadang kita tak berhenti dah cakap, ya kan? Jadi mulai hari ini berhijrahlah jaga lisan, berbicaralah yang baik-baik ya, insya-Allah. Yang keduanya akhlak. Kalau tidak ada lisan yang jaga baik-baik dan akhlak yang baik, campaklah ke mana? Pak kata pepatah zaman dulu, benih yang baik kalau campak ke sungai akan jadi pulau. Ya kan? Contohnya kalau orang baik-baik ni, pergi ke mana dia? Orang akan suka. Itu dia. Sedikit saya pepatah ni. Kita kena ingat ya. Baik, untuk mengakhiri majlis pada petang ini, rasanya dah pukul 4, kita akan bersurai dan sebelum itu akan jamuan sedikit pada Ustaz dan DPK yang peserta lain. Kita akan menerima satu hati dekat daripada surah ini.
Sebelum tu Ustaz, silakan. Ada boleh sedikit daripada surah Al-Quran. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ucapkan jangan sering datang surah Al-Quran ya. Ustaz kamu kat mana? Banting ya? Kajak. Oh kajang, baik-baik. Maknanya apabila apa ni sebelum kita mengundurkan diri dalam majlis ilmu ini, marilah kita sama-sama membaca tafsir kafarah dan surah Barah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang baik itu daripada hamba yang hina serta jahil ini. Aku lupa lihat azab, tapi Allah Azza wa Jalla. Wabillahi taufiq wal hidayah.